hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Salatan wa salaman ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wala ma'ana syaqiyan wala mahruman wala matruda. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kita rafa'kan kerana pada tengah hari ini dapat lagi kita bersama-sama menghadirkan diri dalam kuliah ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita di kalangan mereka yang digolongkan, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki ke atasnya kebaikan, maka akan diberikan kefahaman terhadap agama. Hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, seperti biasa kita akan membincangkan beberapa perkara, ya, sebagai ulang kaji atau mungkin sebagai penambahbaikan, menambahkan kepada ilmu yang sedia ada, dan juga ulang kaji untuk kita semua. Mungkin ada yang masih kurang jelas dalam beberapa perkara, maka menjadi tanggungjawab saya lah untuk membuat ulang kaji dan memantapkan lagi apa yang kita belum faham. Dan cara untuk kita memantapkan lagi pemahaman kita, apa yang kita faham ini cuba kita sampaikan kepada orang lain. Ya, kita ceritakan ataupun kita terangkan pada suami kita. Ya, kemungkinan permasalahan tersebut, ya, permasalahan yang dikongsikan bersama. Ya, kita kongsikan dengan sahabat kita, kawan-kawan kita yang tidak hadir dalam kuliah ini. Ya, dan juga kita catatkan apa yang kita faham agar ianya boleh menjadi rujukan untuk kita melakukan ulang kaji, dan seterusnya yang terbaik ialah kita amalkan. Ya, kita amalkan dengan panduan ilmu tadi ini, ya, sama ada kita memahaminya terus dengan dalil-dalil yang jelas, ya, ataupun dengan kita memahaminya dengan kupasan para alim ulama, ya, yang dinukilkan daripada kitab-kitab mereka, ya, ijtihad mereka. Ya, maknanya kita ada panduan dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah sepatutnya disiplin sebagai seorang muslim. Ya, mereka yang tidak berilmu maka merujuk pada mereka yang berilmu. Mereka yang berilmu mempunyai peralatan untuk mengistinbatkan hukum, maka mereka menggunakan kebijaksanaan dan ilmu yang ada untuk mendapatkan hukum hakam tersebut. Ya, setiap orang dengan tanggungjawab masing-masing. Yang penting ialah kita berdisiplin dalam kita beramal dengan amalan agama, sebab amalan agama ini tidak boleh kita reka-reka sendiri. Ya, ibadat ini, ya, telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak reka-reka saya saja tak boleh. Jadi perlu ada panduan. Ada yang pokok, ada yang cabang. Ya, yang pokok, yang cabang ini semua kita kena memahaminya dengan betul. Ya, kerana ia merupakan agama. Kalau tidak maka dia akan berubah. Kalau masing-masing akan mereka-reka, maka akan berubah, tiada panduan. Dan lama kelamaan maka perkara itu akan menjadi persisihan yang terus bersisih dan tidak akan bertemu, tidak sampai ke noktah kesudahan.
Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita mulakan yang pertama dengan soalan berkaitan dengan nazar. Rasanya beberapa kali dah pertanyaan nazar ni. Yang ini ialah soalannya begini, ya. Seorang guru, dia dibalakan dengan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan penyakit saraf lebih kurang begitulah di otaknya, dan akan dilakukan pembedahan. Maka dia pun bernazarlah. Maknanya nazar itu ada dikaitkan dengan sesuatu perkara lah, ya. Boleh nazar secara mutlak pun boleh, secara dikaitkan dengan beberapa perkara pun boleh, tak ada masalah, ya. Dia melafazkan nazar tersebut. So nazar ini kena dilafazkan, ya. Melafazkan nazar tersebut, ya, menyatakan bahawasanya dia bernazar untuk menginfakkan hartanya sekian-sekian ribu, contohnya 50,000, untuk membaiki semua tandas di sekolah yang dia mengajar itu, sekiranya selepas pembedahan semua dia sembuh seperti asal maknanya sembuh. Maknanya Allah Subhanahu wa taala, ya, kurniakan kesembuhan dan dia hidup lagi dan sembuh daripada penyakit saraf tersebut, ya. Sekiranya begitu. Kemudian dia berfikir, kalaulah aku mendermakan sekarang, ini satu keperluan, ya, maknanya tandas yang rosak ini perlu diperbaiki. Kalau saya dermakan sekarang walaupun belum dibedah lagi, boleh ke? Itu pertanyaannya. Tak dibedah lagi, tak tahu sembuh ke tak sembuh, ya. Dan kita perlu ingat ini pencelahan, pencelahan. Kalau kita nazar, kalau kita sembuh akan melakukan sekian sedekah sekian. Adakah itu akan seolah-olah macam satu paksaan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala? Tidak, ya. Jangan niat begitu. Tidak jadi satu paksaan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui ruang lingkup ikhtiar yang kita diberikan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berubat, dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berubat. Itu serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita kaitkan dengan kesembuhan itu hanyalah kerana kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyangka kalau kita nazar macam ini insya-Allah Allah akan sembuhkan, macam seolah ada satu paksaan. Tidak, ya. Allah tidak ada siapa yang boleh memaksa. Allah bebas untuk melakukan segala-galanya, dan Allah Maha mengetahui. Itu celahan, ya. Kita kena jelaskan situ. Maknanya walaupun dibenarkan untuk kita bernazar dengan ditaklikkan atau disyaratkan dengan sesuatu seperti kesembuhan, kejayaan, kemenangan dan sebagainya, tetapi ia tidak akan mengubah apa yang Allah tidak akan ubah. Begitulah, ya, kefahaman kita dari sudut akidah, ya. Jadi kembali pada persoalan tadi. Boleh tak diawalkan, ditakjilkan, dalam bahasa diawalkan, ya, infak untuk membaiki tandas tersebut, dermalah untuk membaiki tandas tersebut, ya. Jadi dalam hal ini, ya, saya rujuk pada kitab saya utamakan kitab dalam mazhab Asy-Syafi'i lah, ulama Asy-Syafi'iyah seperti Imam Nawawi, contohnya pandangan Imam Nawawi, ya, dalam kitab Majmu', ya, Syarah Muhadzab, ya. Dalam satu cabang atau furu', ya, far'un, ya, dikata, menukilkan di sini, qala sahibul uddah, law nadara sawman aw salatan fi waqtin bi'ainihi lam yajuz fi'luhu qablahu. Dia kata apa? Kalau nazar itu berbentuk puasa, yang tadi ini sedekah ataupun infak berbentuk harta, ya. Kalau nazar tersebut berbentuk puasa ataupun solat yang memang ada waktu dia. Contoh nazar nak puasa Arafah, hari Arafah. Ada waktu dia, kan? Itu. Hari apa? Asyura, katakan. Jadi ada waktu dia. Jadi maknanya ibadah itu yang dinazarkan ada waktu dia, seumpama solat dan juga puasa tadi itu, ya. Maka lam yajuz fi'luhu qablahu, tidak harus untuk dilakukan sebelum tiba waktu. Sebelum waktu kena buat bila sampai waktu dia, ya. Namun dia kata walau nadara at-tasadduqa fi waqtin bi'ainihi, namun kalau dia nazar itu berbentuk sedekah, infak, apalagi
berbentuk apa nama kita kata sumbangan dan sebagainya lah, itu sama lah, itu lebih kurang ya. Harus untuk sedekah tu dilakukan sebelum sampai waktunya ataupun yang disyaratkan untuknya. Syaratnya sembuh. Waktu lepas sembuh, lepas bedah sembuh, maknanya dah siap bedah tu dia akan bangkit semula. Dah sedar dah, dia tengok ada tangan, ada kaki semua, dah hidup balik. Itu maka pada ketika itu bolehlah bersedekah. Tapi nak sedekah sebelumnya boleh kalau ianya berbentuk sedekah, bukan seperti solat ataupun puasa yang memang ada waktu dia. Itu jelas ya. Jelas ya. Boleh ya. Seumpama kama lau ajjala zakata. Dia seumpama seorang yang belum sampai waktu membayar zakat. Nisab dah cukup, haul tak sampai lagi. Haul dia 1 tahun lah, tahun hijrah lah ya. Katakan setiap bulan Sya'ban, hujung Sya'ban, setiap tahun dia akan bayar zakat. Mungkin niaga, mungkin bela kambing, bela lembu, apa lagi, apalah perniagaan tu luas, pelbagai perniagaan dia. Tapi bulan Sya'ban, sebab apa? Dia nak Ramadan, ataupun dia nak keluarkan 1 Ramadan dan dapat fadilat bulan Ramadan ya. Tapi pada tahun berikutnya dia nak bayar cepat, belum sampai lagi, baru Rejab cukup nisab, tapi dia tengok aku ni sampai ke Ramadan ni, macam tak sampai je, katakanlah. Ataupun zakat itu ada keperluan untuk dicepatkan, ada sebab-sebab tertentu ya. Zakat ni kan ya, mungkin yang memerlukan itu segera ya, maka dia segerakan sebelum sampai haulnya, boleh, harus ada masalah ya. Malah kadang-kala ianya menjadi satu perkara yang afdal sekiranya ada keperluan dan memberi maslahat kepada penerima zakat, ya. Contohnya dia nak keluarkan Ramadan, ada maslahat, orang nak raya, nak puasa sebagainya. Ya, macam-macam lah, nak buka sekolah, waktu buka sekolah, orang miskin nak beli pakaian, bayar yuran dan sebagainya. Ya, ada kemaslahatan, boleh. Maka nazar yang tadi ini berbentuk infak, berbentuk sedekah, berbentuk derma, sumbangan, harus dikeluarkan atau dilakukan sebelum dia dibedah, belum sembuh pun. Dia tak tahu pun sembuh tak sembuh, boleh, tak ada masalah ya. Begitu juga dalam kitab Mughni Muhtaj ya, oleh Asy-Syirbini ya, ulama Asy-Syafi'iyah ya. Dikata apa? Wa yajuzu taqdimul manzuri ala husulil mu'allaqi alaihi in kana malian. Boleh, tak masalah, harus untuk mempercepatkan apa yang dinazarkan sekiranya ya, nazar itu sekalipun belum sampai syarat tadi itu, syarat sembuh tadi itu, boleh dipercepatkan sekiranya nazar tersebut berbentuk mal. Maknanya bukan solat, bukan puasa macam tadi dah ya. Berbentuk mal, maknanya menjadi infak, berbentuk mal, boleh dipercepatkan. Malah ya, kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastabiqul khairat, berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Apalagi sekiranya apa yang kita nak nazarkan ini sangat memberikan maslahat kepada orang, pada orang ramai ataupun mereka yang nak diinfakkan tadi itu, maka boleh, tak ada masalah ya. Itu jawapan saya adalah masalah ini ya. Saya nukilkan daripada Mughni Muhtaj dan juga kitab Majmu'. Ada satu lagi kitab Daqaiqul Nuha ya. Dia pun mengatakan bahawa harus dikeluarkan apa yang dinazarkan dalam bentuk sedekah itu. Apa juga yang berbentuk taat yang lain. Itu maknanya selain daripada solat yang ada waktunya tadi lah, ataupun puasa yang ada waktunya. Itu sekalipun belum sampai pada syarat yang ditentukan ya, boleh. Dikata di sini ditambah lagi, dia kata seumpamalah mereka yang mengeluarkan kafarah untuk sumpah. Dia bersumpah, tak langgar sumpah lagi pun, tapi saja nak keluarkan dia punya kafarah dia, kafarah sumpah. Dia mampu kafarah sumpah dia, nak bagi apa? Nak bagi makan 10 orang fakir miskin, boleh. Atau nak bagi pakaian kepada 10 orang fakir miskin, boleh. Tak lagi melanggar sumpah pun, tak langgar, boleh. Itu kebaikan. Ini pandangan dalam kitab Daqaiqul Nuha ya. Jadi di sini jangan bimbang, insya-Allah yang bertanya itu bolehlah
mengeluarkan infak dia ataupun sedekah dia walaupun belum lagi dibedah. Kemudian ditanya lagi, dah keluarkan dah. Kemudian dibedah sembuh. Nak keluarkan lagi tak? Nak keluarkan lagi tak? Dah keluar 50,000. Yang tu kira dapat menutup yang nazar dia ke? Sebab nazar dia wajib. Tak perlu lagi nak keluarkan. Tak perlu, maknanya dah terangkat kewajipannya walaupun dikeluarkan lebih awal. Dah terangkat, tak payahlah. Dah sembuh, tak payah keluarkan lagi. Tapi kalau nak sedekah juga boleh, tapi sedekah sunat biasalah. Dia ada lebih lagi duit, nak syukur kali kedua walaupun tak nazar, nak sedekah tak ada masalah. Namun kalau dia tak keluarkan nazar itu sebab dia awal dah berkeluarkan dah, settle, selesai, dah terangkat kewajipan. Maknanya dia tidak melakukan kesalahan, tidak melanggar dan tidak dikenakan apa-apa kafarah. Sebab nazar ni kalau tak buat kena kafarah. Sama kafarah sumpah itu. Tak kenakan apa-apa kafarah. Maknanya tak perlu nak memerdekakan hamba, tak perlulah dia nak memberi makan 10 orang miskin, tak perlulah dia nak bagi pakaian kepada 10 orang yang tak ada pakaian lah. Pakaian tu pakaian untuk aurat lah, untuk cukup untuk aurat, ya. Kalau 10 orang miskin tu 10 orang miskin dibagi makanan pertengahan kebiasaan yang kita makan. Yang kebiasaan pertengahan kita makan, ya, bagi dia kenyang makan tu untuk hari itu, ya. Kalau tak ada 10 orang miskin, ada seorang dia, tak apa, buat 10 hari. 10 hari, orang yang sama buat 10 hari. Esok makan rumah aku, ya. Esok 10 hari jangan kau makan, jangan sediakan makan, aku sediakan makanan. Aku bagi makanan. Ya, beras apa semua yang patutlah, makanan yang biasalah. Jangan makanan tu bagi beras yang putus-putus, yang kecil-kecil, yang tak ada benda tu. Lauk pun lebih kurang je, kita pun tak makan, tak maulah. Apa yang kita makan, kita beri pada mereka untuk 10 hari, boleh. Nak berturut-turut boleh, tak berturut-turut tak apa. Tak mampu apa, boleh puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Nak berturut-turut boleh, tak berturut-turut pun tak ada masalah. Ya, yang berturut-turut tu yang kafarah orang jima' di bulan Ramadan dalam keadaan puasa siang hari, itu kena turut-turut. Itu kena turut-turut. Itu yang agak menyukarkan. Kalau maknanya kenalah tiba-tiba hari yang ke 59, hari ke-60 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah mana boleh puasa? Tak boleh. Hari Tasyrik tak boleh puasa. Ulang balik. Itu yang kena rancang betul. Orang Islam kena ada pemikiran strategik. Dia belum buat tu, dia buat perancang betul-betul elok. Itu, ya. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, hari itu saya ada terangkan tentang apa? Tentang solat berjemaah di masjid atau surau yang telah disediakan memang untuk sembahyang Jumaat, sembahyang tak Jumaat atau sembahyang jemaah lah, yang khas maknanya boleh iktikaf lah, masjid atau surau, namun tak penting, ya. Bukan musola, bukan rumah kita, ya. Sembahyang berjemaah. Saya terangkan tentang putus saf tak putus saf kan. Tapi ada tak jelas lagi, ada yang masih kurang jelas. Tak apa, ada satu kaedah lagi saya tanya. Saya buat, saya tanya. Saya tanya. Tebak-tebak tanya. Jadi kalau kita faham kaedah dia tanya, dia pusing macam mana pun kita dah faham. Itu sebab yalah, maklumlah benda ni saya tengok masih lagi ada orang tersilap lagi dan menunjukkan sembahyang jemaahnya tidak sah nanti, ya. Baik, saya nak tunjukkan dekat papan putih. Saya nak buat soalan. Nak tengok jawapannya betul tak betul. Kalau betul fahamlah. Kalau tak betul masih kurang faham lagi lah. Gitu, ya. Tak, saya bimbang kalau tak jelas ni. Nanti didukilkan salah pula. Oh ni kena 2 kali. Alright, boleh. Ini cerita di masjid ya atau surau, ya. Bukan musola. RNR itu musola. RNR yang itu musola, bukan surau macam surau yang betul-betul ni macam ini pun macam RNR. Ini tidak daftarkan lagi dengan Jawi kan. Bukan tempat yang 5 waktu apa semua, ya. Kira musola. Sama dengan rumah kita. Rumah, solat sembahyang di rumah berjemaah, di sini berjemaah, di RNR nak berjemaah,
Maksud saya gitu. Ataupun di mana-mana bawah pokok berjemaah ke, kat sawah ke, kampung ke balik pergi sawah, bawa keluarga, naik basikal, berhenti kat mana-mana, kita solat berjemaah. Itu satu bab. Satu bab lagi, dalam masjid ataupun surau. Di masjid ataupun surau. Yang boleh iktikaf maknanya. Ya. Sama ada masjid itu, ada surau itu ada seorang jemaah atau tidak. Kalau surau jemaah boleh seorang jemaah lah, tapi dia dihukumkan sebagai masjid. Ya. Itu satu bab. Dan dalam bab itu pula ada yang dalam, ada yang kat luar. Ada yang dalam masjid, ada yang di luar masjid. Jadi di situ itu semua kena mengetahui soal ini perbuatan yang berulang-ulang kita lakukan dan berlaku pada kita semua. Jadi kita tak boleh main lantak saja. Ya? Main lantak saja. Ada saya beritahu tanya, ada hukum dia ke, ada macam perbincangan? Ada, bukan main agak-agak aja, tak. Ada perbincangan dalam kitab, ya. Saya mulakan dengan yang di rumah, ya. Di rumah ke, di bawah pokok ke, atau di sini, ya. Ini rumah lah, ya. Ini rumah, contoh rumah lah, ni rumah. Boleh nampak, ya? Rumah. Ini ada bilik. Bilik ada pintu. Pintu biasa kat tepi lah agaknya. Nampak? Yang belakang nampak? Nampak, ya? Jadi ini suami. Suami sembahyang kat sini. Nah itu. Ya. Isteri dia sembahyang sini. Ini dinding lah, dinding. Ini pintu. Pintu terbuka. Pintu terbuka. Tapi isteri sembahyang kat sini. Suami ni, dia tak nampak lah. Dia tak nampak suaminya. Ini dinding. Atau mungkin apa-apalah penghadang lah. Bilik. Kalau zaman-zaman dahulu ada rumah yang dia punya dinding dia lebih kurang je. Bilik pintu tak ada. Ada langsir saja. Itu. Kalau sekarang ni saya jaminlah setiap rumah bilik dia ada pintu. Kalau yang duduk dekat ada apa ni, satu kaum yang duduk dekat air yang gunakan apa, sampan ya. Rumah sampan ya. Rumah sampan, macam sampan rumah tu. Kalau tengok ada 5-6 orang dalam tu. Ada 5-6 orang, ya. Tapi boleh masak situ, boleh segala bagai situ. Boleh melahirkan anak situ. Itu yang hebat, itu hebat, skill bagus. Ya. Baik. Isteri sembahyang sini, suami depan. Tak tahulah pasal apa dia buat macam tu. Itu. Baik. Jemaah ya. Isterinya lantik dia jadi imam. Sama ada suami tahu tak tahu, cerita lain. Kalau suami tahu, suami dia niat jadi imam, dapat pahala jadi imam berjemaah. Kalau suami tak tahu pun tak masalah, suami sah. Isteri kalau dia niat jadi makmum, kalau nak jadi makmum dia kena niat jadi makmum. Kalau tak sah sembahyang dia. Sekarang dia niat menjadi makmum. Imam dia suami, katakan suaminya tak tahulah. Suami balik sembahyang, dia pun sembahyang belakang ni. Baik, sah tak sembahyang isteri tadi? Itu. Sah tak? Sah? Tak sah. Yang mana tak? Ada yang kata sah dan sah, ya. Jawapannya itu kena faham kaedah dia. Jawapannya sembahyang isteri ini tidak sah kerana dia mengikut imamnya suami, sedangkan dia nampak dinding. Ada dinding depan ni. Tak boleh. Dia kena pergi kat pintu ni. Kat pintu nampak imam depan tu. Kalau boleh biar nampaklah. Segarislah dengan imam tadi. Ya. Kalau ini dia tak ada cas, dia tutup ni. Kalau duduk depan pintu pula tutup, tak boleh juga. Atau pintu tu tak tutup tapi ada langsir, tak boleh juga. Nanti saya terangkan tu. Nanti tu. Itu nak tanya sampai pertanyaan tu kena jawab tu. Kalau selesai masalah tu senang je. Masing-masing ni betulkan ni supaya sah. Faham dah. Jadi di sini kalaulah si isteri dia nak duduk sini juga. Aku nak duduk sini. Aku selesa duduk sini. Tempat dia ni aku memang kat sini aku. Ada kenang-kenangan dia tak tahulah. Tempat jatuh lagi di kenang. Tanda apa kan? Sini. Tapi dia nak ikut suami jadi imam. Yang ni tak sah ni. Nak bagi sah macam mana?
Okey, suami masuk dalam, duduk depan dia boleh, betul juga lah. Tapi ini suami tak masuk dalam, suami pun tempat jatuh lagi di genang. Oh Allah, payah buat dia. Nak ni juga. Jadi macam mana? Ada anak katakan ada anak, dia ada anak. Ada anak, panggil anak dia. Sembayang segini, anak dia sini. Anak dia ikut imam ni lah. Ini kita kena elok kat imam kat sini lah. Senang. Jadi ini anak dia tu tak langsir buka, tak ada pintu pun terbuka. Anak dia telah menjadi sah sebab dia telah bersedangan dengan imam tadi tu. Jadi ini isteri tadi ni dia cas dengan anak dia. Maka dia sah. Boleh? Macam ni lah sini. Dia nak, aku nak belakang tiang. Aku nak duduk belakang tiang, aku tak nak. Aku nak situ tempat jatuh lagi genang. Cari kawan dia yang duduk. Sambung dari tepi. Jadi yang kat belalik dinding ataupun tiang tadi pun sos sama sekali. Ikut sos sekali lah. Tapi kalau dia seorang-seorang duduk balik dinding tu, seorang-seorang tak boleh. Seorang-seorang je aku nak nyorok belakang dinding. Tak ada siapa pun, sana pun tak ada, ni tak ada, apa pun tak ada. Apa pun tak ada. Imam duduk situ. Dia tak ikut siapa, tak ada. Maka tak sah sembahyang dia. Dia kena ada bersambung. Kalau dia seorang, dia kena sembahyang di tempat yang ada ni, lubang ni, yang tak ada tiang ni. Supaya sah. Supaya nampaklah dan sah. Itu kena jelas ya. Jelas betul-betul. Ini seumpama sembahyang di rumah, bukan sembahyang di masjid. Boleh? Jelas ya? Barang siapa yang nak sembahyang seorang-seorang di sebalik dinding tadi itu, ataupun seorang-seorang kemudian ditutup segala langsir dan apa yang ada tu, maka tak sah sembahyang dia. Dia kena buka. Kalau seorang-seorang, dia kena bersentangan dengan jemaah yang depan ataupun imam yang ada kat depan itu. Boleh? Di rumah begitu juga. Di tempat sawah macam tu juga. Ya? Di sawah gitu juga. Yalah, kat sawah tu kan ada pokok-pokok, dia senyuruk belakang pokok. Tak jadi juga. Kalau lapang tak apalah. Ya? Itu satu. Satu lagi, segi jarak. Ini cerita bukan dalam masjid surah ya. Di tanah lapang, sawah, di sini, di rumah ya. Jarak antara imam dan makmum tidak boleh melebihi 300 hasta. Ukur-ukur tu lebih kurang 700 kaki lah kalau diukur boleh. Jangan lebih 300 hasta. Dengan imam lah, dengan imam. Kalau ada makmum yang terbelakang boleh gunakan ukur ikut baris makmum yang belakang sekali. Tak ada masalah ya. Tapi jangan lebih daripada itu. Itu. Okey, boleh ya? Jelas ya? Itu kaedah dia. Saya rasa ini selesai. Jelas, tak ada pertanyaan lagi. Baik, kita tukar pula kalau masjid atau surau. Masjid ataupun surau. Bukan musola. Sebab musola ni dia ni musola ni. RNR pun musola. Masjid surau ni mana boleh iktikaf. Boleh iktikaf. Masjid atau surau. Ni masjid ataupun surau. Ini pun kaedahnya kita kena jelas betul-betul. Biasalah dia bentuk biasa, ada macam ni, ada pintu, belakang ada pintu. Biasa gitu. Oh ni kena apa? Tukar. Biasalah dia ada pintu sini. Ada pintu. Belakang ada pintu. Ini masjid yang simple lah. Dan kebiasaannya juga ini tempat imam. Ini mihrab. Ada melengkung sikit lah corona ya. Ada mihrab. Biasanya dia ada macam serambi tau. Kat luar ni. Ada macam serambi. Ada macam serambi. Kadang ada lagi tambahan bangunan lagi. Kadang-kadang ada orang tambah lagi satu bangunan ni. Apa untuk makan ke kelas mengaji ke apa, tak kisah, tambahan bangunan. Ada tambahan bangunan. Dan adalah pintu kat sini. Baik. Ini masjid ataupun surau yang boleh untuk digunakan untuk iktikaf ya. Dan diisytiharkan
melalui pentadbiran masjid lah, bahawasanya yang ruang luar tadi ini tempat lepak-lepak, tempat santai-santai, tempat baring-baring, tempat apa-apalah. Kena solat bukan iktikaf lah, bukan masjid. Sekarang untuk lepak-lepak, makan-makan apa, korang letak rambutan apa semua, pisang, makan situ, baring-baring apa semua, letak barang-barang apa semua, bukan masjid. Ya. Termasuklah yang parking itu bukan masjid lah, yang itu confirm yang parking bukan masjid. Yang ni tempat apa, kelas menjahit lah, kelas-kelas apalah, tempat makan apa semua. Dan dalam masa yang sama boleh digunakan untuk mengikut pentadbiran masjid untuk jemaah wanita. Terutamanya bulan Ramadan, hari raya, ada majlis besar dan sebagainya. Tak sini perempuan diletak di sini. Sini penuh ni, perempuan kena sini. Siap logo tanda lagi tempat perempuan. Itu sini. Yang ni kau tempat lepak ya. Baik. Ini pada hari-hari biasa. Pada hari-hari biasa yang jemaahnya pun kepada kebiasaannya di Malaysia inilah tak ramai. Ya, tak ramai. Maka imam pun sembayanglah sebagai imam. Ini imam. Ada imam, ya. Ada imam, biasa ada 2 baris. 1 baris. 2 baris. Ada baris itulah kurang baris. Tiba-tiba datanglah seorang ini dinding. Ini kat sini. Datang seorang, saf pertama dah penuh. Saf pertama dah penuh. Aku nak saf pertama juga. Dia pergi sini. Dia pergi sini. Dia tengok jenguk. Ni memang ini. Diluruskan. Ini soft. Di dinding. Ada pun mungkin tingkap ke lubang ada lah. Bukan tu kaca. Tak kisahlah. Yang penting dinding lah. Ya. Dia pergi sini. Dia kata, aku nak soft pertama. Ni tak perlu lagi soft pertama ni ada ni. Sedangkan ini bukan masjid. Baik. Pertanyaannya. Sah tak sembahyang dia? Tak sah. Kenapa? Tak sah. Kalau sembahyang seorang-seorang cerita lain. Ini sembahyang berjemaah. Maka sembahyang jemaah dia sembahyang kerana putus dengan dinding tadi. Putus. Tak sah. Kalau dia nak kat luar juga, boleh. Tapi kat sini. Ni. Ada pintu kan? Ada pintu. Boleh lalu. Walaupun ada jarak. Walaupun dia jarak sikit. Ada penjarakan sosial lebih. Ya. Yang ni tak sah. Ini tak sah. Pangkah. Ini betul. Sah. Sebab ini bersambung dengan saf dan ada pintu. Sah. Jadi ini sah. Kalau ini dah sah, orang yang ikut dia belakang dia sah lah. Orang katakan ada kawan dia, anak dia ikut belakang dia. Sah. Atau ikut tepi dia. Sah, tak ada masalah. Anak seorang lagi di belah sini, kat luar juga. Tapi ada pintu. Sah, tak ada masalah. Mak dia pula, orang perempuan jangan ni. Suruh pergi sini. Ibu dia atau isi dia sembahyang kat sini. Itu sembahyang situ. Berimamkan yang ni. Sah tak sah? Sah tak sah? Sah? Tak sah. Tak sah. Tak mau. Tak mau. Ini tempat bukan masjid, ini tempat makan-makan, tempat kelas tahu benda, bukan pentadbiran tak disediakan sebagai masjid. Tak sah, tak boleh. Jadi isteri dia, ataupun ibu kepada anak dia lah, orang perempuan yang dibawa tu, dia kena sembahyanglah di mana-mana dalam masjid ni. Kat sini pun boleh, kat sini pun boleh, kat sini boleh, sini boleh, sini tak masalah. Yang penting belakang lelaki. Yang penting belakang lelaki. Kalau ikut cantik, dia kena ikut sunnah saf yang betul lah. Maknanya masuk, kalau seorang belah kiri lah, belah kiri imam. Kat belakang katakan, belah kiri imam. Kalau nak mana-mana pun sini tak masalah. Yang penting belakang lelaki. Kalau di depan lelaki itu banyak perbincangan tu. Nanti kan sujud orang lah. Nanti orang lelaki orang sujud tengok. Itu banyak perbincangan tu. Ulama bersisih. Sembahyang di mana-mana pun, dalam masjid sah. Jangan pula suruh isi dia, kau sembahyang sini tu. Kebetulan ada signboard pula. Tak buang signboard tu, dia malam tu digunakan untuk tarawih ke apa kan. Apa kira di tempat perempuan. Dia pun pergi sini.
Memang ada dengar, ada mikrofon. Allahu Akbar, dia pun sujud rukuk, dia dengar. Tapi tak sah. Ini terpisah, terputus. Nak bagi sah macam mana? Kalau dia nak duduk sini juga, aku nak sini juga. Nak bagi sah. Panggil orang lain duduk tengah ni. Panggil. Ini payah ni. Mana nak panggil jauh. Payah. Ini ada dinding lah ni. Ini dinding. Kalau dia tinggi. TV pun tak boleh, tak jadi. Nak jadi sah juga. Nak jadi sah juga apa? Dinding pecah pecah dinding ni. Pecah dinding ni, bagi pintu pecah ni. Ketuk pecah. Biar nampak. Pecah apa semua. Ya. Jadi ini saf ni pula sampai belakang. Ni ada anak-anak ni suruh sembahyang sini. Supaya bersentangan dengan ni. Kau main sini. Sembahyang sini. Ini tarik semua suruh sembahyang sini. Ini pecahkan. Itu payahlah itu melampau. Dia nak bagi sah dia punya pasal, dia pecah sana pecah sini. Jadi penyelesaian dia masuk dalam senang cerita. Masuk dalam kat sini tepi ke mana ke tak kisah. Kat ni ada langsir ya, kalau dalam surau atau masjid ada langsir ke, ada apa ke, ada pintu ke, walaupun pintu tu tertutup. Ni katakan ini masjid ya. Ini masjid. Langsir tutup semua. Tak nampak pun. Sah. Dalam masjid ya, bukan di musola ni musola. Ini kalau ini masjid. Sah, tak ada masalah. Kalau dia tingkat atas ada 4 tingkat. Dia semua puan-puan. Kalau bersambung tak masalah kalau bersambung. Maksudnya di mana kat bawah? Dia bukan bangunan lain lah, bukan rumah lain. Dalam Bukan floor lain. Masih dalam lagi. Cuma dia tinggi rendah. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Dalam satu masjid ada yang tinggi, ada yang rendah. Kat depan ada yang tinggi, belakang imam tinggi. Satu, ada. tapi ada yang buat sebelah juga kan. Selagi itu maknanya ada bersambungan tu boleh tak ada masalah ya. Jadi kalau ini masjid ditutup langsir segala langsir ni atau dibawa bidai ke papan ke apa ke boleh. Yang penting boleh kalau langsir buka boleh lalu. Kalau bidai itu ditarik boleh lalu. Kalau pintu dibuka boleh lalu. Boleh lalu kan. Tapi kalau ditutup terus masjid ni tapi tutup terus rapat. Tak ada pintu untuk laluan. Tingkap ada, tapi pintu tak ada. Lubang angin ada. Atas lubang-lubang angin. Lompat boleh. Itu pun tidak sah yang belakang. Katakan itu untuk perempuan. Oleh kerana perempuan ini aurat, kita kena tutup rapat, tak ada pintu. Kalau pintu nanti ada orang lelaki masuk. Tak sah sembahyang perempuan di belakang. Laki duduk belakang pun tak sah juga kalau laki. Tak sah sebab dia tidak ada pintu untuk lalu. Kalau nak lalu ada pintu belah sana, dia terpaksa menghadap sana, tak menghadap kiblat dah. Pasal pusing baru masuk sini. Memang ada pintu sana, pintu boleh masuk. Tak boleh. Dia kena ada pintu walaupun pintu itu dikunci atau ditutup. Boleh lagi. Dalam masjid ni, dalam masjid. Bukan ini musola. Dalam masjid. Itu kena jelas. Ya. Berkaitan dengan luar tu. Tepi tu sekarang Ni. ni isu setengah-setengah masjid. Ya memang banyak isu ni. Banyak isu ni. Habis satu lah. Ya. Kita nak solat juga berjemaah. Ya. Kita tak buat sejadah. Dia kata solat kat luar tu bahagian mozaik, kat dalam tu kapet. Ya. Jadi dia suruh kita solat kat luar tu. PKP ni style lah. Yelah. So macam mana Ustaz? Kita nak solat jemaah Pintu juga. tutup semua. Pintu tutup. Tak. Itu tutup semua, tak ada bersambung langsung. Dia tutup lah. Yelah tutup. Tapi dia kat luar. Dekat luar tu lah. Pintu cermin cermin tak ada masalah. Yang penting cermin dia nampak, bukan pasal nampak. Yang penting dia tutup. Kita nak boleh melepasi. Cermin pun tak boleh lepasi juga. Kecuali kita hantamkan badan kita dan pecah. Sekarang ni macam tu Ustaz. Jadi di sini oleh kerana di luar masjid, ini di luar. Kata ini memang dia orang pun cakap ini tempat lepak luar, bukan masjid. Ya, maka di sini bukan masjid. Maka ditutup semua, segala bagai ditutup semua, tak ada bersambung dengan saf dua je. Saf dua je. Tak ada bersambung, tak ada apa benda kan. Maka dia sembahyang seorang-seorang. Ataupun dia berjemaah dengan jemaah sendiri. Ini gitu. Kalau dia sembahyang ini kat sini, yang mozaik tu bukan apa, tak ada sejadah atau tak ada kapet, ya. Tiba-tiba tutup semua. Tak bersambung. Ini dinding depan dia. Kata kat sini pun ni dinding. Orang tak ada apa semua. Maka dia terputus. Kalau dia solat tengah-tengah tu sah. Tengah-tengah sini. Sah. Tapi buka lah pintu tu. Kena buka. Maknanya dia akan bersambung
dengan Depan. depan tu. Sama dengan depan. Dekat sini. Jarak sini mungkin dalam 10 meter je. Yang ini luar atau duduk sembahyang sini. Sama macam tapi Kalau dia sembahyang kat depan tak apa. Dia kata, Mozek tak boleh. Kau sembahyang kat parking. Itu dia punya apa? SOP dia tak boleh. Kamu tak boleh. Kau sembahyang kat tar tu. Kat tar tempat parking tu. Bayang. Tapi ini nampak jemaah ni. Nampak? Dia boleh. Parking tu dengan pintu, dengan masjid, dengan dinding terakhir ni, dengan tempat dia sembahyang parking tu, tak sampai 300 hasta pun. Walaupun ada pokok-pokok sikit, ada orang jual burger sikit, sebelah tu cendol sikit. Dia sembahyang sini. Tapi dia kena pilih bersentang. Bersentang, boleh. Ataupun sekiranya, kalau saya terlajak pula. Ataupun sekiranya, ini ada saf juga. Ada saf juga ya. Jadi sini pun ada pintu. Ya. Kau tak ada siana, kau sembahyang parking sana. Dia sembahyang parking sini. Boleh, tak ada masalah. Tapi setengah pintu. Tapi kalau dekat sini, tak dapat. Kalau dekat sini, tak sah. Dia kena pandai, dia kena bijak. Okey, kau tak bagi aku sembahyang parking, aku cari tempat. Ni sentang dengan pintunya, aku sembahyang sini. Lepas tu orang pun duk ngumpat dia, tak sah sembahyang tu, tak semua. Sah, saya setentang dengan jemaah dekat sini. Walaupun saya jauh, jarak dia berapa meter je, tak sampai pun 300 hasta. Tapi ada orang jual cendol sini. Ada longkang. Tak apa, ada pokok, tak apa. Tak ada masalah. Kecuali kalau dah langsung tutup tembok besar ke apa ke, itu tak. Kalau ini boleh. Tapi kalau dekat rumah tak boleh. Dekat bangunan lain kat dalam rumah. Walaupun dia dengar suara tak boleh. Dia dengar suara, aku tak nak pergi, aku rumah dekat masjid, aku sembahyang kat rumah je, tak boleh. Jadi di sini boleh. Kadang-kala mungkin ada keperluan. Kenapa dia sembahyang tempat parking tu? Sebab nak jaga kereta dia. Kereta dia. Kereta tak lari. Zaman dulu dia pakai unta. Takut unta tu lari kan. Jadi sembahyang dekat unta dia. Unta dia bersih, ada mandi, ada sembur mandi. Tali tak najis apa semua dia ikat. Ada kisah orang ikat, ada juga dalam kitab ya. Kitab apa dia ikatkan dengan binatang boleh sebab nak menjaga. Ataupun anak dia tengah tidur dekat kereta. Kan mungkin bahaya apa semua tengah tidur kereta, tak nak kejutkan apa semua, ada masalah apa semua. Maka sembahyang tepi kereta kat parking, tapi kena bersentang dengan saf yang pintunya ini terbuka. Jelas tu? Ya. Contohnya pintu kita duduk ni dinding kan, pintu dinding sikit, kita duduk kat tepi dinding tu tapi nampak tak boleh ke? Tak boleh, bukan pintu ya. Kalau bukan pintu tak boleh. Ada yang separuh tembok, separuh kaca. Tak boleh juga. Itu bukan pintu. Ataupun dinding ada tingkap. Itu tingkap bukan pintu. Tingkap tak boleh lalu. Boleh lompat. Lompat tingkap boleh. Yang dia lompat tak boleh, dia boleh lalu. Itu pintu. Beza ya, pintu dengan tingkap beza. Lah ya. Alhamdulillah. Apa lagi soalan? Ini kalau dah faham kaedah ni, senang kita fikir. Kita nak fikir macam mana, ya. Masa Ramadan dia buat kemah kat sini. Masa Ramadan tambahan satu kemah di sini. Satu kemah. Dah jemaah tu melempar sampai sini, ada pintu apa semua, sambung belakang tak ada hal. Tapi ingat, kadang-kadang bila dah 8 rakaat kurang. Dah 8 rakaat ini semua tak ada lagi. tinggal satu saf. Dia nak situ juga. Aku nak situ juga, angin. Aku nak angin. Tak boleh. Maka Bilal ke siapa kita kena bercakap lah. Kepada para jemaah yang baru silakan masuk sebab jemaah dah kurang, kamu akan terputus saf di sana. Bang, kita orang nak angin. Angin tak apa semua, kau tak sah sebenarnya situ. Sebab apa? Kau ikut berjemaah, dah putus dah, tak ada dah. Orang dah tengok dah kurang dah. Tadi penuh semua. 8 rakaat tinggal separuh atau tinggal suku je. Apa lagi kalau dah 28 Ramadan? Lagilah. Maka ini kena letak papan tanda, jangan solat di sini. Sebab kemah tak angkat lagi. Di kontrak kemah tu sampai akhir Ramadan atau sampai raya, ada majlis makan-makan. Jangan sembahyang di sini. Kalau nak sembahyang seorang-seorang aja. Kalau sembahyang ikut imam tak sah, yang seorang-seorang sah. Tapi rugilah pergi masjid tiba-tiba sembahyang seorang-seorang. Itu. Boleh ya? Jelas. Ada ustaz kena bawa lah isu sekarang ni yang pasal PKP dah tak ada betul lah. dia suruh pergi sembahyang kat depan tu.
Sebab orang banyak tanya itulah yang saya bincang tadi. Saya dalam ceramah sama saya akan bincangkan sebab ramai orang tanya. Dah kena. Dan saya pun nampak ada yang tak sah ni. Yang ni saya tebu, tak sah ni. Lepas tu bila saya terangkan tu mungkin ialah sekali kadang tak jelas. Jadi saya kena try and error lah, maknanya kena buat soalan-soalan macam ni. Soalan-soalan macam ni lukis-lukis baru jelas nampak. Lepas tu kita cerita kat orang, insya-Allah kita cerita kat orang, cerita kat suami, mantap, pengetahuan kita akan menjadi semakin mantap ya. Alhamdulillah. Jadi fix masa pula. Oh, dah sampai masa dah. Ada banyak isu sebenarnya. Jadi fix masa. Ya, benda tu selama ni kita tak korek sebab tak ada masalah. Bila berlaku PKP macam ni baru timbul macam-macam masalah. Jadi kita kena terangkan. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah telah sampai penghujung kuliah kita pada tengah hari ini. Ya, jadi apa-apa isu yang telah kita kupas tadi ini mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan cuba kita dalami dan kita bincangkan. Sekiranya tidak jelas, tanyakan lagi pada saya, WhatsAppkan pada saya, tanyakan lagi. Tak jelas tak ada masalah, jangan malu-malu. Selagi tak jelas, tanggungjawab saya untuk menjelaskan, dan ini akan memantapkan lagi pengetahuan saya apabila kita praktiskan, terutamanya bila kita ada PKP ini ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.